Kena faham bila bercakap tentang kesuburan, dia melibatkan dua manusia, iaitu suami dan isteri. So kalau boleh, tolonglah jangan menyalahkan each other. Contohnya, tak boleh tak dapat anak, lepas tu suami cakap, ni mesti isteri lah salah ni, ataupun ni mesti suami mandul. So jangan buat macam tu, sebab benda tu akan menyebabkan you punya relation husband and wife tak best lah. Okay, so first kali kita pergi dekat isteri dulu. Diorang ni ada masalah period yang tak teratur, tapi waktu sebelum kahwin, usually dia tidak akan mendapatkan nasihat ataupun bantuan, sebab dia rasa macam tak period tak apalah, sebab tak payahlah ganti puasa, boleh solat kan, so tak buang masa macam tu lah. Tapi bila dia dah kahwin, then barulah dia mula seek for help, and then dia concern to conceive, dia nak mengandung, tapi dia tak tahu nak buat macam mana. So bila you datang ke klinik-klinik ataupun hospital yang ada menyediakan servis untuk membantu merawat tentang kesuburan, so you kalau boleh tolonglah datang bersama-sama dengan partner. Senang nak explain, senang nak fahamkan both of you apa yang perlu dibuat. So biasanya kalau untuk isteri, first kali kita akan buat ultrasound dulu. Kebanyakannya doktor ni dia akan tanyalah dekat wanita tersebut, bila you period you regular ke tak, family member macam mana, you punya adik-beradik berapa orang, husband punya adik-beradik berapa orang, macam tu. So dia nak tahu as general dulu macam mana, sebab ada setengah orang ni memang dia ada keturunan lah, macam yang family member dia memang jenis yang susah nak conceive, berkemungkinan dia ada masalah genetic factor ke, macam tu. Kita akan scan, di mana melalui scan tersebut doktor akan tengok rahim wanita tersebut sama ada dia mempunyai masalah rahim yang contohlah bentuk dia tak normal. Selalunya kan bentuk rahim kan U-shape, tiba-tiba ni bentuk love, kita panggil bicornuate uterus. Ataupun dia akan tengok juga dekat you punya kilang telur lah, kalau you ada tumor ke or any cyst ke dekat ovary tu. So kalau ada masalah-masalah begitu di rahim ataupun kilang telur, makanya kita akan rawatlah isteri tu dulu. Tetapi sekiranya tak nampak apa-apa, then the next procedure is kita akan ambil darah. Usually kita akan ambil darah pada hari kedua perempuan tu tengah period, dan pada hari ke-21 ketika dia tak period. Kenapa ada 2 hari yang berbeza? Sebab kita nak tengok hormon yang berbeza. Pada hari kedua, kebiasaannya kita nak tengok adakah wanita tersebut mampu menghasilkan telur kuantiti yang banyak dan berkualiti lah. And then pada hari yang ke-21 kita nak tengok hormon progesteron, sama ada dinding rahim dia tu boleh tebal ke tak boleh tebal. Sebab kalau dinding rahim dia tak boleh tebal, maka implantation tak boleh berlaku. Maksudnya sperma dah bersenyawa dengan telur, tetapi tidak boleh berlaku penempelan di dinding rahim. Jadi tak bolehlah janin tu nak membesar, so you tak pregnant lah, then you period, so come as a gugur lah. Alright, and then yang seterusnya, ketika you nak tunggu pada hari ke-21 tu, okay, some doctors dia akan advise you untuk buat HSG ataupun kita panggil heterosalpingogram. Tujuannya adalah untuk tengok you punya fallopian tube daripada kilang telur tu ke rahim. Sebab kan telur tu bila dihasilkan, dia akan keluar dan dia akan sampai dekat rahim dan dia tunggu sperma tu dekat situ. Tapi kalau lah kata you punya dua-dua tube ni tersumbat ke, ataupun salah satu tersumbat ke, telur you tu tak dapat nak bersenyawa lah dengan sperma tu, sebab tak ada tempat dia nak jumpa. Macam orang kena sekat, macam tu. So kalau ada berlakunya macam tube yang tersumbat, of course kita akan treat untuk buka balik laluan, so that persenyawaan boleh berlaku. Dan yang seterusnya, untuk bahagian suami, kita akan check dia punya masalah kesihatan. Contohnya suami tu ada masalah apa-apa yang lain-lain, macam kesihatan diabetes ke, hypertension, or else dia ada merokok. You kena faham merokok juga memberikan impact kepada kesuburan, di mana dia boleh menyebabkan kualiti sperma itu menurun. And then yang seterusnya, kita akan minta suami buat ujian air mani ataupun kita panggil semen analysis, di mana dalam semen analysis tu kita nak tengok dia punya quality of sperma, quantity of sperma, bentuk sperma dan juga kelajuan sperma. So kalau di sini ada masalah, kita akan treat suami tersebut lah. Dan kemudian bila semua result tu dah keluar, dan kita akan review as a whole, di mana doktor yang bertugas yang melihat anda tu, dia akan detect lah dekat mana yang ada masalah, so dia akan treat accordingly. So moral of the story, if you have problem to conceive, janganlah tunggu lama sangat dah bertahun-tahun. Try benda yang pelik-pelik, yang tak ada bukti-bukti klinikal. Elakkan ambil benda-benda macam tu. Datang ke klinik-klinik yang ada menyediakan servis-servis untuk bantu you untuk conceive, dan dapatkan nasihat doktor yang melihat anda supaya anda berjaya mengandung. Dan paling penting kena ingat, apa pun kita dah usaha, doa itulah benda yang utama yang kita kena buat.